Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah di mana sahaja berada, alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu 4 Safar 1443 Hijriah bersamaan 11 September 2021 Masihi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesihatan, peluang untuk kita bersama dalam majlis ilmu, untuk kita terus memahami dan mendalami ayat-ayatnya. Kita masih dalam surah Al-Jin. Kita masih dalam surah Al-Jin untuk kita menerok ke lebih jauh dalam dunia jin. Kita dunia manusia, kita perlu kenal sebab jin yang kafir ni adalah musuh kita. Syaitan ni adalah musuh kita. Bagaimana kita nak berlawan dengan musuh yang kita tak nampak kalau kita tidak tahu tipu daya mereka dan tipu helah mereka. Jadi nak tahu, kita kena belajar Quran.
Jadi hari ini kita nak sambung ayat berikutnya, ayat 10, ayat 12. Antara isi ataupun isu yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah jin tidak tahu perkara yang baik dan buruk yang akan berlaku. Maknanya jin pun tak tahu perkara gaib. Sesuatu yang akan berlaku esok lusa pun dia tidak tahu juga, ataupun dia tidak tahu sebarang perkara gaib. Golongan jin ni ada dua, ada golongan yang soleh, ada golongan yang fasik, sama dengan manusia juga. Dan mereka ni ada pelbagai firqah ataupun mazhab pemikiran. Maknanya jin pun sama dengan manusia juga. Dia tidak satu golongan, dia banyak pecahan pula. Dan mereka juga yakin, yakni mereka tidak terlepas daripada kekuasaan Allah ataupun azabnya. Jika mereka buat salah, mereka akan kena azab, dan mereka pun tak terlepas juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا wa anna la nadri, dan bahawasanya kami tidak tahu asyarrun, adakah keburukan, kejahatan yang dikehendaki kepada orang-orang di atas muka bumi, ataupun yang dikehendaki untuk mereka oleh Tuhan dengan kebaikan. Maksudnya kesan daripada mereka jin ni tak boleh naik ke langit, mereka pun tak tahu. Kesan daripada mereka tidak boleh naik ke langit, adanya kawalan-kawalan yang ketat oleh malaikat. Adakah ini bermakna orang-orang di atas muka bumi akan ditimpa syarrun, bencana, kesusahan, ataupun Tuhan mahu memberikan kepada mereka rasyada, kebaikan, petunjuk? Jin pun tak tahu. Baik. Lalu mereka beritahu, ayat ni semua adalah hikayat dan penceritaan. Sebab tu dia bermula dengan wa anna, semua pangkal ayat bermula daripada ayat yang kelima lagi. Wa anna zananna, wa anna lamasna sama, wa anna kunna naq'udu, wa anna la nadri, wa anna minna. Maknanya ayat ni menceritakan apa yang jin nak beritahu. Jin beritahu la nadri wa anna minna salihun. Kata mereka bahawasanya di antara kami ada golongan yang saleh, golongan yang baik. Dan ada juga di antara kami yang duna zalik, yang bukan begitu. Bukan begitunya tidak baiklah. Jadi hak juruh pun ada, hak jahat pun ada. Semua manusia juga. Bukan mana semua, bila sebut jin semuanya jahat. Ada yang baik dan ada yang jahat. Adalah kami tara'iqa qidana, melalui beberapa jalan-jalan yang berlainan. Tara'iq daripada tariqah, jalan-jalan yang qidada, qiddah. Qiddah ni kalau tengok dalam tafsir itu satu bahagian daripada pecahan-pecahan pada kulit yang dikerak, dia pecah-pecah. Wa anna zananna, dan bahawasanya kami menyangka, kami yakin, allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Bahawasanya kita sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri daripada balasan Allah di mana sahaja kita berada, dan kita tidak dapat melarikan diri daripada balasannya, walau ke langit, ke mana sekalipun. Mana tak terlepas, duduk di mana sahaja. Jin pengaku sama ada di muka bumi atau di mana sahaja, mereka tidak terlepas daripada kekuasaan Allah dan azabnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak sambung sedikit. Semalam tu ada satu hadis tertinggal berhubung dengan ayat yang ke-8, ke-9. Sebenarnya ayat tu nak beritahu bahawa jin ni mendahului manusia ke ruang angkasa. Sebab mereka ni boleh terbang dengan cepat. Kita tahu salah satu golongan jin, golongan yang
yatiruna fil hawa, dia boleh terbang di udara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu al-amra fis sama', matan hadis itu berbunyi idza qadallahu al-amra fis sama'. Hadis ada dalam Sahih Bukhari. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaunihi. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu urusan fis sama' di langit, lalu para malaikat darabat ni pukul, mengepak-ngepakkan sayapnya. Sebab malaikat ni dia ada ajnihah, sayap. Idza qadallahu al-amra, qada tu ada alif maksurah ya yang tak ada titik tu. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikah. Darabat al-malaikah bi ajnihataha. Apabila Allah Ta'ala tetapkan satu urusan di langit, malaikat dia mengepak-ngepakkan sayapnya, tak tahulah macam mana, macam burung ke apa, tapi itu yang Nabi khabarkan. Bila suatu perintah Allah Ta'ala sampaikan di langit, lalu malaikat darabat, memukul atau mengepakkan sayapnya kerana khud'anan. Khud'an maknanya kerana tunduk pada firman Allah ataupun tunduk kepada perintah Allah yang dia terima, yang malaikat terima. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Ka'annahu, seolah-olah didengar perintah Allah itu seperti silsilah ni, rantai-rantai yang ditarik di atas batu. Safwan ni batu yang licin, kering. Cuba tengok orang, kalau tempat yang kita jumpa, tempat orang mekanik, tempat bengkel kereta, kan ada besi-besi yang dia orang guna untuk akar enjin. Besi tu bila kita tarik, dia akan bunyi kering, bunyi kering tu kalau atas batu macam mana? Jadi Nabi gambarkan malaikat mendengar perintah Allah, ka'annahu, seolah-olah, ka'annahu, seperti silsilatun ala Safwan, seperti rantai-rantai besi yang ditarik di atas batu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, fa idza fuzzi'a an qulubihim, dan apabila sudah hilang ketakutan daripada hati mereka, fuzzi'a, faza'a itu terkejut, apabila sudah lenyap ketakutan daripada hati mereka, hati malaikat, lalu mereka bertanya, madza qala rabbukum, sesama malaikat itu bertanya, apa yang Tuhan beritahu kepada kamu, kepada kita semua ni? Lalu dijawab, qalul haq wa huwal aliyyul kabir, dia berkata yang benar. Dan apa yang Nabi sebut adalah hadis ni sama dengan ayat dalam surah Saba. Ya, rasanya kita dah rujuk semalam ayat dalam surah Saba, muka surat 431 tu, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Jadi apa yang Nabi sebut adalah hadis ni sama dengan ayat yang ke-23 muka surat 431 dalam surah Saba. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq. Apabila telah dihapuskan rasa takut dari hati mereka, lalu mereka bertanya-tanya sesama sendiri, di kalangan malaikat lah, apa yang Tuhan telah perintahkan, apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Lalu mereka berkata, Tuhan telah memberikan perintah menitahkan perkara yang benar. Kemudian sambungan hadis tadi, lalu Allah Ta'ala memberikan apa yang dia nak sampaikan, wahwal aliyyul kabir. Lalu apa yang Allah Ta'ala sampaikan tu dicuri dengar oleh jin. Ada jin mencuri dengar. Jin mencuri dengar berita tersebut, lalu disampaikan kepada sebahagian yang lain. Yang berada di atas sampaikan yang ke bawah. Salah seorang perawi namanya Sufyan Ats-Tsauri, ataupun Sufyan bin Uyainah, tak disebut Sufyan Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Dia menggambarkan dengan tangannya sambil memberikan dan melebarkan jarinya, iaitu daripada atas kawan saya bawah, iaitu kemudian dicuri dengar.
mustariku as-sam'a ni, orang malaikat pula, ada jin yang mencuri dengar daripada wahid fauqa akhar, daripada seorang ke atas yang lain. Lalu wa wasafa Sufyan, ni Sufyan ni salah seorang perawi, mungkin Sufyan Ats-Tsauri, mengisyaratkan dengan tangannya macam mana daripada atas ke bawah perintah tu didengar. Itu gambaran yang diberikan lah. Kemudian sampai hinggalah berita itu sampai kepada jin yang berada paling bawah. Kemudian jin itu menyampaikan lagi kepada yang berada di bawah secara berantai. Sehinggalah sampai kepada tukang sihir dan dukun. Itulah sampai kepada akhir sekali fatulqa ala famis sahir. Lalu berita gaib di langit yang jin asalnya dia dengar, dia tahu daripada percakapan malaikat, dia mencuri dengar. Sepatutnya tak boleh mencuri dengar ni, salah. Sebab dia pergi ke satu tempat yang tak sepatutnya dia mencuri dengar. Lalu dia sampaikan kepada mulut tukang sihir, lalu berlakulah mereka buat pendustaan dengan 100 pendustaan. Berita yang benar tu satu je, tapi ditokok tambah tak betulnya sampai beratus. Dan kadang-kadang jin tersebut terkena panahan api sebelum sempat menyampaikan informasi maklumat tentang keputusan Allah, yang Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat. Kadang-kadang jin tu boleh sampai lagi dia nak beritahu kepada orang lain, dia dah disambar dengan panahan api daripada bintang. Jadi itulah sebabnya kenapa Al-Kuhan, dukun-dukun, orang yang tahu perkara gaib ni, dia boleh tahu sebahagian, sebenarnya bukan semua perkara gaib. Sebab jin ada perkara gaib yang dia tidak tahu. Hal ni pun sebab dia tahu, sebab dia mencuri dengar. Dia mencuri dengar percakapan sesama malaikat di langit. Sebenarnya dia tak tahu. Baik. Timbul persoalan, bila kita bercakap alam gaib, jin, malaikat, alam gaib, adakah jin dan malaikat saling boleh melihat satu sama lain? Jawapannya ya. Jin alam gaib, malaikat alam gaib. Kita tak dapat lihat malaikat, manusia tak dapat lihat malaikat, kita tak dapat lihat jin, tapi sesama jin dan malaikat, mereka boleh melihat satu sama lain. Tetapi ada sebahagian perkara gaib, bukan sebahagianlah, perkara yang gaib daripada manusia, yang manusia tak tahu, jin tahu, sebab dia boleh cari. Tapi sebenarnya perkara tu nisbah kepada kita sahaja gaib, macam barang yang hilang. Kadang-kadang sesetengah tu pergi jumpa kuhan, cari barang yang hilang di mana. Macam cerita Piramli, Nujum 4 Belalang. Siapa pernah tengok filem Piramli, Nujum 4 Belalang, cari barang hilang. Masuk dalam gua, tengok dalam bekas air dalam besin, oh barang kamu ada hilang, duduk di sana. Barang yang hilang nisbah kepada kita kata gaib lah, sebab kita tak tahu di mana, kita tak boleh cari. Tapi jin sebab dia bergerak dengan cepat, dia boleh cari. Tapi dalam pada itu ada perkara-perkara lain yang jin pun tak tahu. Kita lihat yang pertama tentang tajuk tadi, jin dan malaikat ni saling boleh melihat satu sama lain walaupun mereka sama-sama, sebab mereka sama-sama alam gaib. Itu disebut dalam peperangan, kisahnya dalam peperangan Badar, surah Al-Anfal, muka surat 183 ayat 48. Muka surat 183 ayat 48 tu, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika syaitan menghiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu, lalu dipandang elok. Mereka tu maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang keluar ke medan peperangan Badar dengan penuh rasa sombong. Perbuatan tu salah lah, sombong. Tapi syaitan menyebabkan mereka rasa baik, bagus. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Serta menghasut mereka dengan berkata, kamu hari ini tak ada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Tapi sebenarnya yang berkata begitu syaitan lah. Syaitan yang berkata begitu kepada orang-orang kafir Mekah yang berangkat ke medan peperangan Badar.
Wa inni jarul lakum. Dan kata syaitan lagi, aku yang akan dapat tolong melindungi kamu. Kamu jangan bimbang, aku akan tolong kamu. Tetapi apa yang berlaku bila sampai di medan perang, apabila kedua-dua pasukan tentera Islam dan tentera kafir musyrik dah melihat satu sama lain, maknanya dah betul-betul sampai di medan perang. Dia dulu peperangan dulu dia tidak kata terus bertembung dua pasukan tu, dia ada perlawanan seorang sama seorang. Lalu syaitan pun berundur ke belakang sambil berkata, naqasa ala akibai. Lalu katanya wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Ketika bertembungnya dua pasukan tentera, syaitan pun nakasa ni maknanya berpaling tumit, berundur ke belakang, berpaling tumit. Kalau berjalan secara undur, bahasa Arab kata al-qahqara. Qahqara itu berjalan dengan undur. Ni bukan undur ni. Dia pusing tumit dia, mana membelakangi untuk terus lari. Lalu dia kata, aku berlepas diri, aku tak mahu bersama dengan kamu. Sebenarnya syaitan ni dia main dengan rupa manusia. Sebab dia kata, aku melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Maksudnya dia melihat tentera-tentera malaikat bersama dengan tentera muslimin di sana. Dia kenal lah tu malaikat. Jadi iblis atau syaitan yang mari dengan rupa manusia untuk bersama dengan tentera kafir musyrik, dia kenal bahawa di depan sana banyak malaikat. Jadi dia tak boleh lawan malaikat. Dia tak ada kekuatan untuk lawan malaikat, maka dia pun lari dan dia bagi jawapan. Dia kata, inni akhafullah. Aku pun takut kepada Allah. Subhanallah. Jahat-jahat dia pun dia reti juga takut kepada Allah. Syaitan pun beritahu, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Itu yang kita kata pelik. Dia kata dia takut kepada Allah. Dulu kenapa bila Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Adam, dia bangkang, dia lawan, berani pula dia beritahu yang dia ni lebih baik daripada Adam. Dia derhaka perintah Allah. Tapi dalam cerita peperangan Badar, dia kata dia, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Mungkin juga ini satu helah dia untuk dia tidak bantu orang-orang musyrik dalam peperangan Badar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, jin, malaikat, manusia secara totalnya, keseluruhan tidak tahu perkara gaib. Jin tidak tahu perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah. Baik, kita nak lihat kisah ketika meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini cerita menarik. Semalam pun kita dah cerita Nabi Sulaiman. Dia di zaman dia orang-orang ahlul kitab, apa dia? Mereka baca apa yang berlaku pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman, iaitu tentang kisah jin yang mengajar kepada manusia ilmu sihir. Itu kita dah bincang semalam dalam ayat surah Baqarah, ayat 128. Nah, ini kita nak lihat dalam surah apa tadi? Surah Saba. Surah Saba, muka surat 429. Ayat 14 tu, falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian kepada Nabi Sulaiman, maknanya dah sampai ajalnya, tiadalah yang dapat menunjukkan kepada mereka tentang kematian Sulaiman itu melainkan adanya anai-anai. Dabbatul ardi, anai-anai memakan tongkatnya. Sebab ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, dia dalam keadaan berdiri, tak tahulah mata dia pejam ke mata dia celik, saya tak tahu. Itu kena lihat tafsiran ataupun penjelasan ulama. Tapi disebut dia berdiri dan tongkat dia dimakan oleh anai-anai. Anai-anai ni bila makan, dia bukan makan cepat, dia sikit sebab dia kecil. Akhirnya falamma kharra, maka tak kala dah jatuh tersungkur, jatuh. Sebab bila dah dimakan anak-anak, lama-lama tongkat tu akan putus. Bila dah putus, lalu jatuhlah. Nabi Sulaiman tumbang. Bila tumbang tongkat tu, Nabi Sulaiman pun jatuh. Begitulah yang kita faham. Maka nyatalah kepada jin, allau kanu ya'lamun al-ghaib. Kalalah mereka tahu perkara gaib,
Maksud perkara gaib, kalaulah mereka tahu lama dah Sulaiman ni meninggal, rupanya dah lama dah Nabi Sulaiman meninggal, tapi tak ada siapa yang tahu, jin pun tak tahu. Ma labisu fil adabil muhin, sudah tentu mereka tidak selamanya, tidak tinggal sedemikian lama dalam azab. Maksud azab di sini, buat kerja berat yang hina. Maksudnya, ialah jin ni ada yang macam-macam ditugaskan. Kita lihat ayat 13 ayat sebelumnya. Macam-macam kerja jin yang Nabi Sulaiman beri tugas satu. Ada jin yang bekerja untuk buat bangunan-bangunan tinggi, maharib. Ada jin yang ditugaskan untuk buat tamasil, patung-patung. Ada jin yang ditugaskan untuk buat pinggan-pinggan hidangan yang besar. Besar seperti kal jawab, seperti kolam. Dan adanya periuk-periuk yang tetap di atas tukunya. Bila kita baca ayat ni, kita teringat kepada kisah kerajaan langit. Ajar sesak ayah peng dia besuk tu, siapa ingat? Saya pun tak pernah sampai lagi di tempat dia tu. Tapi perkampungan dia penuh dengan bekas teko yang besar, ada periuk yang besar, tak tahulah. Dia ambil mana, mungkin jin yang ilhamkan kepada dia. Tapi zaman Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, itu di antara kerja yang dilakukan oleh jin. Dia buat teko, buat kolam, periuk yang besar. Itu tugas-tugas dia. Jadi dia buatlah kerja dia, buat kerja. Satu hari bila Nabi Sulaiman dah meninggal, dia tak tahu. Lalu kata jin, kalaulah kita tahu selama ni Nabi Sulaiman dah meninggal, buat apa kita terus bekerja? Ini bos kita dah tak ada, dah meninggal. Rupa-rupanya mereka tak tahu yang Nabi Sulaiman ni sudah wafat, sudah mati. Jadi maksud ghaib di sini adalah kematian Nabi Sulaiman. Cuba kita lihat sedikit tafsiran ayat ni. Lau kanu ya'lamunal ghaib. Kalaulah mereka tahu perkara ghaib. Ini merujuk kepada kisah kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi jin sebenarnya bukan dia memang tak tahulah perkara gaib, tak tahu. Kita ialah kalau seseorang tu mati, kita boleh kenal melalui tengok dia tak bergerak dah, tak bernafas, badan dia dah kaku. Ma dallahum ala mautihi, lam yadul al-jin, tiadalah jin dapat tahu, tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada jin akan kematian Nabi Sulaiman kecuali adanya sejenis serangga yang disebut anai-anai, semut putih yang memakan tongkat, allati kana muttaki'an 'alaiha, yang Nabi Sulaiman berpegang padanya. Lalu tongkat itu fa'akalaha, dimakan oleh anai-anai. Ta'kulu min sa'atah, yang anak-anak yang memakan min sa'atah tu maknanya asahu, tongkatnya. Baik, kita lihat bawah lagi kalau ada ni dalam tafsir apa ni Ibn Katsir. Itu saja, tak ada huraian lain. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Kalaulah mereka itu tahu perkara yang ghaib. Ada lagi di bawah tu. Falamma kharra Sulaiman saqitan, apabila jatuh tersungkurnya Nabi Sulaiman, kharra saqitan binkisari mansa'atuhu, kerana patahnya tongkat dia, maka nyatalah kepada jin, bau jin perasan. Punya Nabi Sulaiman dah tak ada dah meninggalnya. Jadi kalau mereka tahu yang Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka kata buat apa kita nak terus bekerja, ataupun terus bersusah payah buat kerja ni. Kemudian ada satu riwayat disebut, tapi tak pasti riwayat itu sahih atau tidak, dinukilkan oleh Ibn Katsir, sanadnya sampai kepada Ibn Abbas. Kana Sulaiman Nabiullah. Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi yang Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Bila dia salat, lalu dia melihat ada pokok yang tumbuh di depannya. Lalu dia berkata, Masmuk, apa nama kamu? Li ay syai'in anti, untuk apa kamu? Tanya pokok tu. Sekiranya kamu ditanam untuk tujuan tertentu, lalu dia beritahu, wa in kana lidawa'in, kalaulah untuk menjadi obat bagi
perkara yang telah ditentukan. Pokok tu jadi penawar bagi obat. Ini ada cerita dia lah. Cerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Baik, kita lihat berikutnya. Faqala Sulaiman, Allahumma ammi alal jin mauti. Mana riwayat ni menyebut Nabi Sulaiman pernah berdoa, Allahumma ammi alal jinni mauti. Ya Allah, jadikanlah jin ni tak tahu kematianku. Nak ammi ni macam buta. Jin ni tak nampak. Tak tahu kematianku. Hatta ya'lamal ins annal jin, supaya manusia tahu, sehingga manusia sedar tahu bahawa jin pun la ya'lamunal ghaib. Jadi sebenarnya Nabi Sulaiman pernah, berdasarkan riwayat ni, Nabi Sulaiman pernah minta supaya semasa kematiannya jin tak tahu. Tujuannya adalah supaya manusia, jin pun sebenarnya tak tahu perkara ghaib. Jadi sebab tak tahu perkara ghaib, tak tahu kematian Nabi Sulaiman, jin terus ta'mal, buat kerja dia. Buat kerja dia setiap hari. Ada yang menyelam, ada yang menyelam di laut pun ada juga. Baik. Ada satu riwayat disebut oleh Imam Muslim. Hadis ni hadis mauquf. Allahu Akbar. Mana Sahih Muslim? Ada satu riwayat yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Lupa nak tulis matan hadis tu. Satu daripada Abdullah bin Mas'ud, satu lagi daripada, dia kata jin yang ada pada zaman Nabi Sulaiman telah diikat. Innal jin apa dia matan dia, musikuha ke apa dia, inna fil bahri jinnun, di laut ada jin yang telah Allah Akbar, apa lafaz dia, apa dia, musikuha, apa, telah diikat. Ada jin di laut yang telah diikat. Jadi bila ada sahabat, ini hadis mauquf, bila sahabat sebut ada jin di laut yang telah diikat, musikuha, yang diikat, bukan ada yang lain, bukan matan ni. Di laut ada jin yang telah diikat oleh Nabi Sulaiman, dan kemungkinan jin tu satu masa nanti dia akan terlepas, hampir-hampir dah terlepas, dan dia akan dalam mata tu dia akan yaqra'u Quran, dan dia akan baca Quran. Jadi ada sebahagian jin tu diikat di laut. Ada jin yang bekerja di daratan, macam buat bangunan tinggi. Dan ada sebahagian jin pula yang diikat di laut. Yang diikat di laut ni dia akan terlepas di akhir zaman nanti. Cerita jin diikat di laut ni ada dalam surah Sad. Kita lihat dalam surah Sad. Muka surat berapa ya? Muka surat 455. Ini antara kelebihan Nabi Sulaiman. Muka surat 455, ayat 37. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami permudahkan untuk Nabi Sulaiman perintah kepada jin syaitan. Ada jin syaitan yang kerja dia bina bangunan tinggi, dan ada yang menjadi ghawwas. Ghawwas ialah penyelam. Ghassa yahusu, penyelam. Bukan manusia saja menyelam ke laut. Kadang-kadang kita fikirlah dengan logik akal. Jin ni kita tahu diciptakan daripada api. Habis tu kalau menyelam dalam laut, tak api kan dia boleh padam di dalam air. Ini satu perkara yang akal kita tak boleh nak fikir. Tapi ayat Quran sebut ada jin yang bekerja sebagai ghawwas, penyelam, untuk menjalankan kerja masing-masing. Wa akharin, ada golongan jin yang lain pula, muqarranina fil asfad, yang dipasung, diikat dengan rantai-rantai, dibelenggu, tidak bebas. Sebab itulah ada sahabat menyebut dalam riwayat disebut Imam Muslim, ada sebahagian jin telah diikat oleh Nabi Sulaiman di laut. Diikat di laut, dan dia tak boleh nak lepas bebas. Dan ini adalah suatu pemberian Allah untuk Nabi Sulaiman. Dia diberi kelebihan begitu. Sama ada dia nak bebaskan jin ataupun dia nak tahan, itu terpulang kepada dia. Dan Allah Ta'ala bagi kepadanya kelebihan yang banyak lah. Baik.
kita nak lihat sebahagian daripada kelemahan-kelemahan jin. Jin kita tahu dia ada kelebihan, dia boleh bergerak dengan cepat. Antara kelemahan dia tidak mampu untuk memperdaya hamba-hamba Allah yang saleh. Itu timbul soalan 2 hari lepas. Semalam, main dulu. Ada soalan timbul, bagaimana jin boleh masuk dalam tubuh manusia? Itu pun kita akan bincang lain kali tu. Madakhil ada disebut antaranya oleh Ibn Al-Qayyim dalam Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali pun ada sebut dalam kitab dia tentang Wiqayatul Insan minal Jinni wa Wasyayatin. Macam mana manusia nak menjaga diri daripada gangguan jin dan syaitan. Ada madakhil. Madakhil ni tempat-tempat laluan dia boleh masuk. Tapi kalau seseorang tu boleh jaga diri dia, kalau dia ni orang yang soleh bertakwa, Allah Ta'ala beritahu dalam ayat surah Al-Isra, ayat 65. Surah Al-Isra ayat 65, muka surat muka surat 288. Sebab syaitan pun dia ada pasukan tentera berjalan kaki, pasukan tentera berkuda. Oh, hebat. Ada pasukan tentera berkuda. Kita tengok ayat 64 tu. Wastafzis man istata'ta minhum bisautik. Desaklah. Allah Ta'ala bagi peluang. Wahai syaitan, kalau kamu mampu, kamu boleh desak, boleh pujuk, boleh hasut, boleh perdaya manusia yang kamu kendaki. Pertama dengan suaramu. Ni suara ni bahaya. Banyaklah tafsiran ulama maksud suara syaitan ni apa dia. Termasuklah suara-suara nyanyian yang melalaikan, yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Termasuklah yang orang-orang yang mungkin kadang-kadang bila dia tak sihat, dia sakit, dia tertekan, emosi dia tak stabil, dia kata dia mendengar suara-suara bisikan yang kita panggil halusinasi. Halusinasi. Suruh panjat pokok, terjun, bunuh orang tu. Ini dia antara suara-suara syaitan tu. Sautik. Baik, ada tafsiran sebut tengok tak? Ada ahli tahwil sebut maksud suara syaitan sautul ghina, suara nyanyian dan permainan. Itu satu kaul pendapat lah yang sebut gitu. Ataupun mengajak manusia untuk bimaksiatillah. Mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Itu pun ada juga pendapat tu. Kemudian wa ajlib alaihim, kita sambung ayat tadi, ayat 64 sebelum kita pergi ayat 65. Kalau kamu mampu, kamu boleh kuasai mereka, kerahlah penyokong kamu, sama ada yang kamu kerah itu, ajlib ni maknanya boleh kenakan kerahan tenaga. Kepada siapa? Kepada tentera-tentera berkuda kamu. Tentera berkuda ni sama ada dari kalangan manusia atau boleh jadi kalangan jin. Kalau kalangan manusia kita tahulah. Orang-orang kafir itu adalah tentera-tentera syaitan. Kalau mereka naik kuda, mereka tentera berkuda. Ataupun warajilika, tentera yang berjalan kaki. Kemudian bercampurlah dengan mereka dalam urusan harta benda dan anak-anak mereka. Sebab tu harta benda dan anak-anak ni jadi satu fitnah yang besar. Sebab tanpa kita sedar, syaitan, jin, dia dah masuk sekali dah. Dengan sebab harta, kita kata khususnya macam harta pusaka, berbalah ahli keluarga, bubuh harta pusaka. Dengan sebab partnership, rakan kongsi dalam perniagaan, menipu kita, mungkin kita bina satu syarikat, ada 2-3 orang yang jadi shareholder, pemegang saham. Ada seorang menipu. Hak menipu tu hak syaitan. Hak tu yang menyebabkan jadi porak-peranda. Sebab ada yang tidak jujur yang menipu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yang benar-benar beriman dengan ikhlas, engkau iblis tak ada kuasa untuk perdaya mereka. Laisa laka alaihim sultan, kamu tak ada sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Itu di antara kelemahan dia. Kalau orang tu jujur, ikhlas, kalau dia buat salah sekalipun, dia akan sedar ini permainan syaitan, maka dia akan selamat. Satu lagi disebut, kita boleh ambil dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr muka surat 264.
264 pada ayat 42. Ayat 42 Allah Ta'ala beritahu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagi kamu. Kamu tu merujuk kepada iblis lah, sebab jalan cerita sebelumnya itu dialog antara Allah Ta'ala dengan iblis. Kerana iblis tak mahu sujud kepada Adam, maka Allah Ta'ala beritahu, kamu tak dapat menyesatkan hamba-hambaku kerana kamu tak ada kuasa. Kecuali, ada kecuali. Kecuali melainkan sesiapa yang menurutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Kerana dengan pilihannya sendiri untuk ikut kamu. Jadi orang tu sesat sebab salah dialah, dia pilih untuk ikut syaitan. Adapun hamba-hamba Allah yang jujur, yang ikhlas dalam beriman, maka syaitan tak dapat kuasai mereka. Itu di antara titik kelemahan syaitan. Kemudian poin yang kedua, apa poin yang kedua? Syaitan dia takut kepada sebahagian hamba-hamba Allah. Semalam kita dah cerita syaitan ni takut kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar. Kalau Umar berjalan satu jalan, syaitan akan ambil jalan lain. Dia tak akan ikut jalan itu. Kemudian adapun Nabi SAW sendiri memang syaitan tak mampu untuk ganggu Nabi lah. Ada riwayat hadis yang disebut oleh Imam Muslim, hadis yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi beritahu, ma minkum, matanya berbunyi, ma minkum min ahadin, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu. Okey dah, rasa dah cukup dah tu. Ma minkum min ahadin, tak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah diwakilkan untuknya. Dia ada koring. Ni timbul cerita koring-koring. Banyak hari dah timbul tentang koring. Koring ni ada dua. Saya dah jawab dah sebelum ni. Dalam hadis pun Nabi sebut begitu. Ma minkum min ahadin, tak ada seorang pun di antara kita melainkan semua kita ni dah ada masing-masing ada koring. Qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ada koring. Koring ni pendamping yang sentiasa berdampingan dengan kita. Koring itu di kalangan jin dan satu lagi di kalangan malaikat. Maknanya ada dua koring. Ini koring saja tu, tak termasuk malaikat rakib hati, tu hak lain pula. Malaikat yang muakibat, yang jaga kita depan belakang, tu hak lain pula. Yang jadi koring ni ada dua, satu malaikat, satu jin. Lalu sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah, kamu pun ada koring juga? Nabi kata, ya wa iyaya, aku pun ada juga. Nabi pun ada juga koring ni. Lakin a'anani Allahu alaihi fa aslama. Akan tetapi Allah Ta'ala bantu aku supaya koring yang jahat, yang jin tadi tak dapat menggangguku ataupun tak dapat mengacau aku lah. Dia kacau dia cara dia nak sesakkan orang lah. Fa aslama, maka ada tafsiran sebut aslama sehingga dia masuk Islam. Ada yang kata Nabi pun selamat. Itu ada tafsiran. Sebab itu ada perbincangan, adakah jin ni masuk Islam? Ada jin ni masuk Islam ataupun tidak? Kalau untuk Nabi tu gitulah. Itu ada perbincangan yang disebut oleh antaranya oleh Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Akidah Tahawiyah berhubung dengan adakah jin ini ada di kalangan jin yang kafir masuk Islam ataupun tidak. Ini timbul persoalan bila ada jemaah yang tanya saya, ada sesetengah bomoh-bomoh lah yang mendakwa dia berjaya mengislamkan jin. Ni hak untuk Nabi ni, yakni aslama syaitan bi ansara musliman. Dalam hadis ni, jin koring yang nak ganggu Nabi tak boleh ganggu, tapi dia pula yang tunduk hingga dia menjadi muslim, Islam. Ai fa'as lamu, ataupun tafsiran yang kedua mengatakan aku selamat. Nabi kata sama ada jin termasuk Islam, atau tafsiran yang kedua bagi hadis ni kata Nabi kata aku selamat daripadanya mim makrih. Makrih ni benda buruk, benda jahat dan juga was-was yang ditimbulkan olehnya. Maka tidaklah dapat jin itu menyuruh aku kecuali yang baik sahaja.
Jadi aslama ni ada dua tafsiran, sama jin masuk Islam ataupun Nabi yang selamat daripada gangguan jin. Tapi kalau jin masuk Islam di tangan Nabi, itu memang kerja Nabi berdakwah lah. Tapi soalnya kalau ada orang kita mendakwa dia boleh Islamkan jin, kita kata hebat lah kalau betul lah dakwaan dia tu. Sebab setakat saya tahu tak ada pun sahabat-sahabat Nabi yang diriwayatkan bahawa mereka berjaya untuk mengislamkan jin. Sama ada seekor jin ke satu kampung jin ke, kita tak tahu adanya riwayat menyebut begitu. Sebab kita hanya disuruh untuk berdakwah sesama kita dalam kalangan manusia. Adapun jin sesama dia, jin yang Islam berdakwah pada jin yang kafir. Bukan menjadi taklif bagi kita manusia untuk masuk alam jin untuk kita pergi dakwah mereka. Itu bukan tugas kita sebab mereka alam lain, kita alam lain. Hadis ini memberi pengajaran bahawasanya hirsus syaitan ala ighwa bani Adam. Wa annahu la yanfaku 'anil ighwa. Hadis ini menunjukkan kesungguhan syaitan untuk usahanya menyesatkan Bani Adam atau manusia, bahawasanya dia tidak pernah terpisah daripada kerja-kerja menyesatkan manusia. Memang kerja dia dah. Sebab dia sudah berikrar bahawa dia akan menyesatkan manusia. Dan dalam hadis ini juga membawa pengajaran Allah Ta'ala telah sediakan bagi manusia. Qayyada. Allah Ta'ala telah sediakan, lengkapkan bagi manusia adanya malakan, malaikat yang bantu dia, yang bimbing dia. Ya. Untuk satu lagi, untuk muqabalah, untuk berlawan dengan kerja-kerja syaitan yang menyesatkan manusia. Maknanya kita ni hidup dalam keadaan tarik-menarik. Malaikat tarik kita ke arah kebaikan. Pada satu sudut yang lain, syaitan pula tarik kita ke arah kejahatan. Dan hadis ini juga membahasanya ia menjadi dalil ismatin Nabi. Nabi ini terpelihara daripada terkesan oleh gangguan syaitan, sama ada pada akalnya, hatinya, dengan berbagai pukulan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Jadi itu dia ada tempat-tempat hak lemah, ada tempat-tempat hak dia boleh. Kemudian masa kita pun dah nak habis ni. Kemudian kita lihat berikutnya, tadi dah disebut setiap manusia ada qarin. Kita tambah satu lagi, dalam hadis Sahih Muslim, hampir sama tadi jugalah. Cuma kisah ni diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, pada suatu malam, dia kata, pada suatu malam Nabi SAW keluar daripada rumah dan meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia pulang lambat malam tu. Maka aku merasa cemburu. Cemburu apa dia? Aghiru ke apa kalimah. Sebab di sini dalam teks ni hanya dibawa matan hanya, terjemahan. Hadis ni ada dalam tafsiran ayat Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi tanya, ataka, ataupun datang ke ataki, adakah datang kepada engkau qarin, ada datang kepada kamu qarin kamu, sebab kamu merasa ghirah. Ghirah ni cemburu. Lalu Aisyah bertanya, Nabi kata, kamu cemburukah bila Nabi balik lambat? Dia tanya gimana apa sebagainya. Ada apa-apa dengan kamu ya Aisyah? Adakah kamu cemburu? Ya, mungkin dia ingat Nabi pergi ke rumah isteri yang lain sebagainya. Lalu Aisyah jawab, bagaimana aku tidak cemburu? Sedangkan bagaimana aku tidak cemburu kepada orang sepertimu? Adakah datang kepadamu syaitanmu? Ataka syaitanuka, dalam terjemah disebut dengan syaitan. Ataka syaitanuka, bukan qarin, syaitan. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah aku juga ditemani oleh syaitan? Syaitanuki, ataki syaitanuki, adakah telah datang kepadamu syaitanmu? Lalu Aisyah pun peliklah, dia kata, aku pun ada syaitan juga. Ataki syaitanuki. Lalu jawab Nabi, ya. Nabi kata setiap manusia tu ada
syaitan yang mendampinginya. Lalu Aisyah pun tanya, adakah kamu juga begitu? Adakah bagi kamu ada juga syaitan yang mendampingimu? Jadi jawabnya, ya, tetapi Allah Ta'ala telah menolongku dan aku dapat mengalahkan ia hatta aslama, sehingga dia masuk Islam, ataupun sehingga aku selamat daripadanya. Ini riwayat Aisyah ni sama dengan riwayat yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Baik, satu lagi sebelum kita berhenti, mungkinkah syaitan masuk Islam berdasarkan hadis tadi? Adapun iblis tidak mungkin masuk syaitan. Masuk Islam, masuk syaitan pun dah tersasul. Syaitan yang terbesar itu iblis tidak mungkin masuk Islam. Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan dia akan kekal dalam neraka. Adapun syaitan atau qarin yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud tadilah, atas satu tafsiran yang ulama sebut. Dia masuk Islam dan dia hanya menyuruh Nabi yang baik sahaja. Ada sebahagian ulama menolak pendapat ini, mengatakan syaitan tidak akan beriman. Maksud syaitan ini jin yang kafir itulah. Ini pendapat sebab ada antara ulama yang menolak pendapat yang mengatakan syaitan tidak akan beriman ni adalah Abul Iz Al-Hanafi dalam Syarah Akidah Tahawiyah. Sebab dia kata kalimah fa'aslama dalam hadis tadi maknanya tunduk menyerah, bukannya masuk Islam. Maksudnya jin tak mampu nak beri sesuatu yang menyalahi agama kepada Nabi. Dia tak boleh nak suruh Nabi ni buat dosa maksiat, tak boleh. Sebab dia akan jadi lemah bila dekat dengan Nabi. Itu maksud aslama tu. Ada sebahagian ulama kata fa'aslamu. Tidak baca dengan fa'aslama, fa'aslamu. Kalau aslama, aslama huwa syaitan, itu jadi fi'il madhi. Syaitan tu dah Islam. Tapi kalau fa'aslamu, maknanya ana aslamu, dia jadi fi'il mudhari'. Nabi nak beritahu, aku selamat. Kalau baca aslamu, dia dah bertukar dah. Jadi fi'il mudhari' mana ana aslamu, aku selamat. Tapi kalau fa'aslama, fi'il madhi, huwa syaitan itu aslama, dia dah Islam. Jadi bacaan lain dia jadi maknanya pun lain. Jadi kalau baca fa'aslamu, saya selamat. Tapi Abul Iz Al-Hanafi dalam akidah At-Tahawiyah, Syarah Akidah Tahawiyah, dia berpendapat lafaz yang baca dengan fa'aslamu adalah ghalat, ada kekeliruan di situ. Jadi ada perbahasa di kalangan ulama lah. Imam Nawawi pula dalam Syarah Sahih Muslim, dia kata kedua lafaz itu sama ada fa'aslama dan fa'aslamu. Ini kita masih bincang hadis tadilah, hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Fa'aslamu. Dalam lafaz ni fa'aslama, tapi ada perbincangan disebut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, fa'aslamu. Kedua lafaz ini dia kata adalah lafaz yang masyhur. Kedua lafaz itu adalah lafaz yang masyhur. Imam Nawawi menisbahkan pendapat itu kepada Al-Khattabi yang menguatkan riwayat dia baca dengan fa'aslamu. Kalau fa'aslamu makna Nabi selamat daripada gangguan jin, jin tu tetap kafir juga. Tapi kalau baca dengan fa'aslama, jin tu yang masuk Islam. Jadi baca lain, makna dia pun lain. Jadi kalau baca fa'aslamu makna jin tu tak Islam, cuma Nabi yang selamat daripada gangguan jin. Kalau kita baca dengan fa'aslama, merujuk kepada jin tu masuk Islam dan memang Nabi lagi selamat lagi lah kalau jin tak masuk Islam. Imam Nawawi menukilkan pendapat daripada Al-Khattabi, dia baca fa'aslamu. Kemudian dia menukilkan pendapat daripada Qadhi Iyad. Qadhi Iyad lebih setuju dengan lafaz fa'aslama. Jadi Imam Nawawi pilih mana? Dia pilih pendapat yang baca dengan fathah, bagi atas itu fa'aslama. Fa'aslama maknanya dia kata apa dia? Jin tu yang masuk Islam. Jin masuk Islam. Ibn Hibban antara ulama yang berpendapat syaitan boleh masuk Islam. Ada riwayat yang disebut dinukilkan Imam Nawawi juga dalam Syarah Sahih Muslim. Sebab dia kata hadis tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud
menjadi dalil bahawa syaitan yang mendampingi Nabi SAW telah masuk Islam. Masuk Islam sehingga tidak menyuruh kepada baginda kecuali yang baik-baik. Kalaupun tidak demikian, maka dia telah tunduk kepada baginda meskipun dia masih dalam kafir. Mana seolah dia setuju dua-dua pendapat. Baca fa-aslama pun boleh, fa-aslamu pun boleh. Sama ada jin tu aslama masuk Islam, ataupun fa-aslamu Nabi yang selamat, jin tak masuk Islam tapi Nabi selamat pun betul juga. Adapun Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Akidah Tahawiyah mengatakan syaitan tidak mungkin masuk Islam. Dia kata pendapat ni perlu diteliti. Jadi dia lebih setuju, dia kata jin tu masuk Islam lah. Dia sama dengan Imam Nawawi, dia baca dengan fa-aslama. Jadi kalau ada pendapat kata jin tak masuk Islam, dia kata itu perlu disemak balik pendapat tu. Sebab dia kata syaitan hanya bila sebut syaitan, sebab dalam hadis tu tak sebut syaitan, disebut apa tadi, sebut korin kan. Dalam matan hadis Ibn Mas'ud tak sebut syaitan, disebut jin, korin. Ukila bihi qorinuhu minal jin, tak sebut syaitan. Jin ni lebih umum. Ada jin Islam, ada jin yang kafir. Itu pun kita dah baca tadi. Wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik. Jadi sebab tu kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, bila sebut jika beliau berpendapat bahawa syaitan hanya mutlak kepada jin yang kafir, maka pendapat itu benar. Sebab bila sebut syaitan, jin yang kafir lah. Jika orang yang berpendapat bahawa syaitan tidak mungkin berubah menjadi Muslim, menjadi jin Islam, manakala pendapat itu jauh daripada kebenaran. Maknanya ada kemungkinan jin yang kafir pun dia akan masuk Islam kalau dia memilih untuk jadi Islam lah. Macam manusia juga. Macam manusia juga. Manusia yang kita lihat dia dulu dalam kekafiran. Kemudian dia berubah, dia dapat hidayah dan dia nak memeluk agama Islam. Maka dia menjadi seorang Muslim. Maka jin begitu juga. Ada jin yang kafir, ada jin Islam. Ada jin yang kafir masuk Islam. Dan mungkin ada juga jin Islam yang murtad pun mungkin ada juga. Cukuplah dia kata bagi kita mengetahui bahawa syaitan dahulunya beriman, kemudian menjadi kafir sebab ingkar kepada perintah Allah, iaitu supaya sujud kepada Adam. Kemudian mereka juga dibebankan dengan perintah beriman dan mereka juga akan disiksa atas kekufuran mereka dan mereka pun tahu. Sebab tu dalam ayat yang kita baca tadi dah disebut wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, bahawa kami tak akan terlepas daripada kekuasaan Allah dan tak boleh lari daripada azabnya jika mereka ni berbuat salah. Itu di antara yang kita boleh petik untuk kita bincang hari ini dalam beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Wallahu a'lam. Rasa dah habis dah 7.36 dah ni. Baik, ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Ni nak tanya Ustaz. Apa ni berkenaan dengan syaitan ni, Ustaz sebut macam syaitan ni sama dengan jin kafir lah, tak? Betul. Baik. Kalau katalah jin kafir tu dia masuk Islam, maka dia tidak dinamakan syaitan ke? Wallahu a'lam Ustaz. Tidaklah. Tidak. Syaitan ni merujuk kepada jin yang kafir. Sebab syaitan ni satu istilah bagi makhluk yang jahat. Yang syatana tu tamarrada, yang sangat licik, yang sangat culas, yang sangat agresif dalam melakukan kejahatan. Sebab kalimah syaitan ni satu kata sifat merujuk kepada kejahatan yang berlaku kepada jin dan manusia, dua-dua sekali. Jin dan juga manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Bila disebut syayatin, syaitan memang jahat. Dia ada dua ayat yang sebut tentang tu. Syaitan manusia jin dalam surah Al-An'am, kita nak lihat adalah surah Al-Furqan. Untuk soalan yang cikgu tanya tadi, surah Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin, apa dia, aduwan minal mujrimin. Muka surat 362, muka surat 362, ayat 31. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh.
Kami jadikan bagi setiap Nabi itu ada musuh. Nabi pun ada musuh. Memang musuh. Nabi ada musuh. Kita nak jadi orang baik ni kita kena ingat memang ada musuh. Kerana setiap Nabi dan Rasul, mereka semua baik dan mereka ada musuh. Allah Ta'ala jadikan bagi setiap Nabi itu ada musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah, mujrimin. Adakah bersalah ni orang sahaja? Tidak, termasuk jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan ayat ini, ayat 31 surah Al-Furqan, perlu dibaca bersama dengan ayat dalam surah Al-An'am untuk menjelaskan maksud mujrimin. Kita lihat surah Al-An'am, muka surat 142. Muka surat 142, ayat 112. Ayat 112. Muka surat 142 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna, juga mula dengan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Okey, dalam surah Al-Furqan tadi aduwan minal mujrimin. Dalam surah Al-An'am aduwan dijelaskan mujrimin ini adalah apa dia? Tengok balik dalam surah Al-An'am ayat 112. Aduwan syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Jadi menunjukkan syaitan ni makhluk yang jahat, tak kira manusia, jin, syaitan. Kadang-kadang kita nak marah, tengok pada orang, bahasa syaitan sungguh. Dia pun marah kita, nyumpah sedap sebab aku syaitan. Sebenarnya syaitan tu merujuk kepada sifat jahat yang ada pada manusia. Bukan kata kita nak kata dia tu macam jin yang jahat, jin lah. Tapi manusia yang jahat pun sama juga disebut dengan syayatinal ins. Syaitan manusia dan jin. Yang kerja dia yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Jadi betul lah kalau jin tu Islam lah. Tapi bila jin tu kafir, syaitan, maka disebut syaitan tu untuk jin yang kafir. Sebab bila sebut jahat, mujrim. Jadi perkataan mujrim dalam surah Al-Furqan tadi, ayat 31, menunjukkan bahawasanya musuh bagi setiap Nabi itu adalah dari kalangan apa tadi? Syayatin, syaitan manusia dan jin. Wallahu alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Puan Salbiah dari Sarawak. Ya, Puan. Berbola api tu kan untuk memanah syaitan kan. Berbola api tu macam petir ke Ustaz? Satu. Bukan. Satu. Yang kedua, ada alif wasal dalam kalimah tu Ustaz dalam Al-Quran. Kalau kita baca alif kena baris bawah alif wasal. Alif wasal. Yang tak ada baris tu. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Minta maaf salah. Kena baca baris bawah ke Ustaz? Ataupun ada saya dengar dulu macam dia tengok baris 3 huruf yang selepas Ya. Nanti Ustaz terangkan Itu saja. Wallahualam. Ya. Terima kasih kepada Puan Salbiah dari Sarawak. Adakah berbola api daripada bintang itu adalah petir? Jawapannya tidak. Petir bukan. Petir ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tentang kejadian petir. Ianya berlaku pada awan. Ataupun disebut dengan al-barku ataupun as-sa'iqah. Al-barku ni dia mari daripada min darbi, daripada pukulan asa, tongkat malaikat. Kalau mungkin kalau cari dengan perkataan asal malaikat, tongkat malaikat, ada kaitan dengan as-sa'iqah, petir, kejadian petir yang berlaku semasa hujan. Adapun berbola api ni datang daripada bintang. Itu jelas dalam Quran. Al-Quran sebut dalam surah Al-Mulk tu. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan sebahagian daripada bintang tu alat untuk merejam syaitan. Tapi bukan petir lah. Baik, untuk soalan kedua tentang hamzah wasal tadi. Hamzah wasal ni kalau merujuk kepada fi'il yang Puan Salbiah maksud itu fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa, dalam rasam Uthmani, betul lah dia alif tu dia tak ada hamzah. Maka kita sebut dengan hamzah wasal. Contoh yang paling banyak sebab orang kita sekarang selalu dia orang baca surah Yasin. Jadi bila baca surah Yasin, bila sampai kepada ayat 21 tu. Surah Yasin ayat 21 muka surat 441. Jadi ramai yang keliru lah kalau dia orang belajar dengan berguru secara musyafahah, dia orang boleh baca dengan betul lah.
Jadi kata nak baca ittabi'u atau attabi'u. Jadi ittabi'u tu kalau dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar, perintah. Ittabi'u, ikutlah. Jadi dalam Rasan Osmani betul alif tu tak ada baris ya. Jadi dia orang keliru nak baca attabi'u ke ittabi'u. Jawapannya kena baca ittabi'u. Kena lihat huruf yang ketiga, huruf ba tu baris bawah. Jadi baca baris bawah. Ataupun kalau huruf yang ketiga tu baris atas pun baca baris bawah. Tetapi kalau huruf yang ketiga tu baris depan, maka dibaca dengan baris depan. Contohnya ukhruj, keluarlah. Kalau baris atas contohnya izhab. Apabila Nabi Musa ajak Bani Israel berperang, dia kata izhab. Atau fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Itu tak apalah ada fa, fadhhab. Tapi kalau tak ada fa, dibaca dengan baris bawah izhab. Tak boleh baca dengan azhab, izhab, pergilah. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya saya melihat mungkin sukalah bagi orang Melayu kita untuk biasakan diri dengan Rasam Osmani ni, sebab kita tak tahu kalimah tu isim ke fi'il, kata kerja, kata nama. Kalau kita pegang atas kaedah huruf ketiga baris bawah ini untuk fi'il, kita tak tahu boleh jadi isim. Jadi jalan paling selamat bagi orang yang baru belajar, saya harap saya syorkan guna Quran yang ada baris yang lengkap lah, baris lengkap. Kalau tak silap saya tengok dalam TV ada naskah yang dikeluarkan oleh tak ingat Telaga Biru, ada satu syarikat lah Quran yang dia ada kaedah wakaf ibtidak. Dia ada masuk ke baris juga. Sebab nak memudahkan kita orang Melayu boleh baca hamzah wasal yang tak ada ditulis hamzah di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam, siapa dulu ni? Yusuf. Encik Yusuf. Encik Yusuf dari mana ni? Daripada Kubeki yang Kota Baru kita ya. Kota Baru. Ustaz, saya hamba nak tanya sikit, tak tahu sama ada soalan saya ni bersangkutan dengan surah Haji ni tidak. Soalannya macam kita bermimpi. Bermimpi macam-macam kita bermimpi. Ada yang kata saya nak concernnya pasal bermimpi jumpa Rasulullah lah maksud saya. Ya. Jadi adakah semua orang bermimpi jumpa Rasulullah ni betul ke ataupun gangguan? Itu saja soalan. Mimpi jumpa Nabi. Dia ada perbincangan ulama tentang syaitan ni dia tidak boleh berupa menjadi Nabi, dia tak boleh. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, tak boleh berupa atau tak boleh menggunakan rupa Nabi. Tapi mungkin dia boleh mari dengan rupa orang lain dan dia boleh mengaku dia sebagai Nabi. Sebab itu ada perbahasan ulama tentang hadis. Apa dia? Inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak boleh menyamar datang dengan rupa aku. Sebab itu satu kelebihan pada Nabi, syaitan tak boleh. Tapi boleh jadi dia mari dengan rupa lain. Man ra'ani fil manam. Ada hadis yang menyebutnya, Nabi kata man ra'ani fil manam la yatamassal bi, terpisahkan lam dengan ba ya. Man ra'ani fil manam, Nabi kata sesungguhnya sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, man ra'ani ya. Man ra'ani fil manam. Ada lafaz lain yang menyebut mimpi. Man ra'ani fil manam, sesiapa yang melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani, maka dia telah melihat aku. Kerana syaitan tidak boleh la yatamassalu bi, tidak boleh menyerupaiku. Tidak boleh menyerupaiku. Saya dah banyak mengkaji isu ni. Antaranya kita baca dalam tulisan Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata sebenarnya pendapat yang lebih sahih dalam masalah ni, ia merujuk kepada para sahabat sahaja. Itu mana-mana sahabat yang pernah melihat Nabi, ataupun yang sebelum tu mereka pernah bersama dengan Nabi, kemudian Nabi dah meninggal, kalau mereka jumpa Nabi dalam mimpi, ya, sebab mereka dah kenal Nabi, satu. Ataupun mana-mana orang Islam yang duduk di tempat lain. Tempat lain mungkin belum sampai ke Madinah. Kalau mereka pernah bermimpi jumpa Nabi, mana ada peluang satu masa nanti mereka akan sampai ke Madinah. Itu ada juga tafsiran begitu. Tapi bagi kita yang hidup di zaman ketika Nabi dah lama wafat, Nabi dah lama tak ada, dia timbul kemungkinan, adakah orang yang dilihat dalam mimpi itu Nabi ataupun tidak? Ini timbul dua persoalan.
Sebab kalau orang tu kata, oh dia lihat Nabi, kita kata kamu lihat macam mana? Para ulama menyatakan jika orang yang dia lihat dalam mimpi itu sama dengan sifat-sifat Nabi yang digambarkan dalam riwayat yang sahih, antaranya para jemaah boleh baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi. Asy-Syama'il Muhammadiyah ni kitab yang susun tentang sifat-sifat Nabi semua sekali. Pakaian Nabi, rupa Nabi, macam mana kulit dia semua sekali. Kalaulah orang yang dia lihat dalam mimpi sama dengan sifat-sifat digambarkan dalam ini, maka alhamdulillah itulah Nabi SAW. Tapi kalau setakat dia lihat tu dalam bentuk yang jauh-jauh, dia mimpi, dia kata dia nampak kawasan ada pokok kurma, padai pasir, lepas tu nampak orang tu jauh-jauh nampak pakai jubah. Terus dia claim esok, dia kata aku malam tadi bermimpi jumpa Nabi. Tak boleh semudah itu. Takut jadi fitnah. Kalau betul orang tu mimpi jumpa Nabi sekalipun, kalau boleh dia kena sembunyikan. Tak usah gegel lah kata-kata. Tak payah nak heboh satu dunia yang mimpi jumpa Nabi. Itu satu kelebihan bagi dia. Sebab dia memang timbul fitnah. Tapi yang confirm kalau sahabat Nabi yang pernah jumpa Nabi bersama dengan Nabi, satu ketika mereka terpaksa pergi tempat lain atas tujuan dakwah ataupun Nabi dah wafat. Sahabat mimpi betul lah. Dr. Umar Sulaiman Ashkar, saya petik sikit, dia kata hadis yang menyatakan sesiapa yang bermimpi jumpa Nabi maka dia melihat Nabi, sebab Nabi syaitan tak boleh dia menyamar ataupun menggunakan rupa Nabi SAW. Dia kata hadis ini tak boleh dijadikan hujah bagi setiap orang yang bermimpi jumpa Nabi. Berarti mereka benar-benar bertemu Nabi, kecuali karakter, sifat-sifat orang yang dilihat dalam mimpi itu serupa dengan yang disebut dalam kitab-kitab hadis tentang ciri-ciri Nabi. Contohnya dalam kitab tadilah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi tentang sifat-sifat Nabi. Jadi kalau betul lah sifat Nabi yang ada disenaraikan dalam kitab ni serupa yang dia lihat dalam mimpi, barulah betul. Maknanya tidak semudah itu boleh mendakwa. Maka dia kata banyak orang yang mendakwa dirinya bermimpi melihat Nabi, tetapi bila dibandingkan dengan riwayat-riwayat hadis yang cerita tentang sifat Nabi, tiba-tiba tak serupa. Tak serupa, menyelisihi gambaran yang diriwayatkan, maka tak boleh diterima dakwaan dia. Jadi tak boleh diterima. Sebab syaitan, betul dia tak boleh berupa Nabi, tapi dia mari rupa dengan orang lain, dia mengaku. Dia mengaku dialah Rasulullah. Dia boleh mengaku, tapi dia mari dengan rupa orang lain. Dia tak mari dengan rupa Nabi, dia tak boleh rupa. Jadi kita tak pernah lihat Nabi ni tak tahulah. Tapi kalau sahabat yang pernah lihat Nabi, confirm dia boleh tahu. Jadi syaitan tak boleh nak tipu sahabat sebab mereka pernah lihat. Kita tak pernah lihat ni. Jadi kita nak kenal sifat-sifat Nabi, saya syorkan kena ada kitab ni masing-masing di rumah, belajarlah. Menarik dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah pun dah ada edisi terjemahan. Carilah edisi terjemahan yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, salam. Saya dari Kuantan. Ya, silakan. Puan Anita, ya. Ada ustaz asatizah yang bagi ijazahkan bacaan manzil untuk halang daripada gangguan jin sihir ni. Macam mana Pak Ustaz? Bacaan apa tu? Ayat-ayat manzil. Ayat-ayat lazim? Ayat manzil. Ayat manzil. Manzil ni maknanya rumah ya. Pagi dan petang. Bukan rumah. Ya betul lah. Manzil tu maknanya rumah. Manzil tu maknanya baik rumah ataupun tempat kita nak singgah untuk kita menetap, menginap di situ. Dia ada wirid, ada buku dia. Sekarang ada buku manzil. Oh, ada buku dia. Oh, ada buku dia. Itu ayat-ayat manzil. Ayat untuk apa tadi? Untuk halang, untuk elak daripada gangguan syaitan. Jin sihir. Untuk dibaca pagi dan petang. Tu saya dah sebut dah kemarin tu. Antaranya, ya betul. Dan saya dah sebut dah kemarin. Sebenarnya kita nak mengelak daripada gangguan syaitan tak cukup dengan baca ayat sahaja. Saya dah beritahu dah semalam tu. Antaranya ayat kursi, 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau ada sesiapa mana ustazah beritahu pun macam tu jugalah. Ayat yang sama. Baca surah Baqarah, baca ayat apa dia lagi. Tapi
masyhurnya adalah ayat kursi lah. Itu jelas, ayat kursi ni boleh menghindarkan kita daripada gangguan syaitan. Tapi ada lagi amalan-amalan yang perlu kita jaga, tak cukup dengan baca ayat sahaja. Itu jadi masalah. Kadang-kadang kita ni, kita hanya ambil doa-doa, wirid-wirid, tapi yang lain-lain kita tak penuhi. Antaranya adalah kita kena al-qiyam bi fi'lil wajibat, kena melaksanakan kewajipan agama. Kalau setakat kita baca ayat kursi, kita baca surah Baqarah, doa-doa, tapi kita sendiri tak jaga solat kita, masya-Allah. Rumah kita pun tak ada dengar bacaan Quran, asyik-asyik dengan lagu-lagu muzik apa sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita sibuk dengan cari doa, cari ayat, tak jadi juga. Dia kena lengkap. Dia punya package untuk kita hindar syaitan tu lengkap. Kita kena laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, kita kena bertaubat. Apa dia lagi? Dalam rumah kita jangan ada gambar-gambar kalau boleh. Gambar-gambar sebab malaikat rahmat tak masuk. Bila malaikat rahmat tak masuk, mudah untuk syaitan masuk. Sebab malaikat dengan syaitan ni dia saling berlawanan. Dia berlawanan. Jadi kalau ada ustaz-ustazah yang bagi ayat-ayat tu, kita kata okeylah kalau ayat tu betul, ayat sebagaimana yang Nabi ajar, betul. Cuma tidak cukup setakat ayat tu saja. Perlu lagi ada beberapa amalan lain yang kita perlu jaga supaya kita benar-benar terselamat daripada gangguan syaitan dan juga kejahatannya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya ni ada dalam Quran ada sebut innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam Quran ada sebut maknanya kita tak boleh nampak jin dan dia boleh nampak kita. Tapi ada juga dalam hadis kata sahabat-sahabat boleh nampak. Lepas tu ada hadis Amr bin Maimun. Dia kata ra'aitu fil jahiliyah kirdatan istama'a 'alaiha kirdatun. Maknanya dia tengok pokok jin ni masa zaman jahiliyah dan merejam jin-jin lain yang berzina. Itu lagu mana Ustaz? Badannya lah. Betul, memang asalnya kita tak dapat melihat jin berdasarkan ayat 27 dalam surah Al-A'raf. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka dapat lihat kamu, mereka dan juga qabil ni, puak-puak dia, kuncu-kuncu dia, jin, syaitan boleh lihat kita, kita tak boleh lihat mereka. Setakat saya tahu sahabat tak dapat lihat jin. Dalam hadis yang kita dah bincang hari itu, bila jin datang ganggu Nabi dengan bawa syihab, bawa nyalaan api itu, jadi sahabat tanyalah, kami lihat kamu buat sesuatu yang masana'ta tahu min qabl, kamu tak pernah buat begitu. Jadi ketika syaitan tu ganggu Nabi dalam solat, sahabat di belakang tak nampak jin tu, Nabi yang nampak. Jadi kalau ada pendapat kata sahabat Nabi pernah lihat jin tu, itu kena semak balik, kena takik balik. Sebab dalam riwayat Sahih Muslim memang sahabat tak nampak. Cuma Nabi beritahu, dia kata tadi jin datang, syaitan datang untuk ganggu aku. Lalu aku menepis menolaknya sehingga dia pergi. Kalau aku tak teringat kepada doa saudaraku Nabi Sulaiman, sudah tentu jin itu aku ikat dia di tiang masjid, lalu budak-budak di Madinah boleh bermain dengan jin. Kerana jin dapat dilihatlah bila dah diikat. Baik, ada pun pendapat yang disebut oleh Amr bin Maimun. Itu saya tak pasti sahih ataupun tidak. Kalau dia kata dia pernah melihat pokok jin, kita kata mungkin jelmaan. Bukan dalam bentuk asal jin. Memang jin tak dapat dilihat dalam bentuk asalnya jin, tetapi kadang-kadang dia menjelma. Contohnya disebut dalam hadis dia menjelma dalam bentuk ular contohnya. Jadi kita tak tahu yang menjelma tu yang Islam ke yang kafir, tapi itu adalah jelmaan jin. Dia boleh mari juga dalam bentuk, ada ulama sebut dalam bentuk kala jengking, dalam bentuk anjing. Itu jelmaan. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang sama, hampir sama dengan disebut oleh Amr bin Maimun tu, bukan sekadar pokok jin. Banyak kadang-kadang waktu cerita dia kata tuan kantin kerja sekolah, dia kerja kantin, dia kena pergi awal nak masak. Dia kata dekat kantin ada pokok besar. Dia nampak ada benda, ada satu makhluk yang agak menakut. Dia buat tak erti, dia kata. Dia atas pokok, awal subuh lagi gelap. Tu mungkin jin tu nak main tu. Dia nak main. Dia tak tunjuk rupa dia asal. Dia mari dengan rupa hampir-hampir manusia dalam bentuk yang disebut qabih, rupa yang buruk, yang menakutkan.
Tujuannya nak menakutkan kita lah supaya kita lari daripada dia. Caranya kita baca doa-doa tadilah. Tapi kalau nak lihat jin dalam rupa yang asal, memang tak dapat. Berdasarkan nas dalam Quran ayat 27 surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 27 muka surat 153 memang jelas jin kita tak dapat lihat, dia yang dapat lihat kita. Kalau ada yang kata dia lihat, itu mungkin dalam bentuk yang lain lah. Bentuk dia telah menjelma. Maknanya kalau dari segi jelmaan macam hadis ni dia kata dari segi jelmaan lah. Ya, jelmaan. Jelmaan. Jelmaan bukan hak asal. Hadis-hadis ni riwayat Bukhari ni. Tu jelmaan tu. Kalau betul dapat lihat tu mana jelmaan bukan rupa hak asal. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, ada lagi. Minta maaf Ustaz, satu je. Okey, Ya. saya Habibah dari Kuala Lumpur. Saya nak minta penjelasan lagi sikit je tentang gantung gambar di rumah. Ustaz kata malaikat rahmat tak masuk. Sebab saya ada belajar, Ustaz ni kata kalau gambar yang kita ambil pakai kamera, bermakna kita boleh gantung, tak apa dia kata. Tetapi kalau gambar yang dia lukis pakai tangan tu, macam artis-artis lah tu lukis gambar portrait lah ibaratnya, itu yang haram dia kata. Sebab seolah-olah kita mencabar kekuasaan Allah. Allah buat macam tu, kita pun buat sebiji macam mana Allah buat dia kata. Bermakna orang yang suruh lukis tu haram, orang yang melukis pun haram, berdosa dia kata. Tapi gambar yang kita ambil pakai kamera ni tak apa. Bermakna boleh ke kita gantung gambar-gambar yang kita ambil pakai kamera macam anak aku punya convocation. Sekarang kita tengok kan banyak orang-orang gantung kan gambar-gambar. Tolong Ustaz bagi penjelasan. Terima kasih Puan, terima kasih. Sebenarnya saya rasa Ustaz tu dah terkeliru sebab dia melibatkan dua tajuk yang berbeza. Hukum buat gambar dengan hukum gantung gambar ini dua-dua perkara yang berbeza. Isu yang pertama, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah berdasarkan hadis, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah yang ada padanya gambar dan juga anjing, yang ada padanya anjing dan gambar. Isu yang pertama, malaikat rahmat tak masuk bukan soal hukum buat gambar. Isunya malaikat rahmat tak masuk. Jadi gambar tu para ulama mengatakan umum, sama ada gambar yang dilukis dengan tangan, gambar yang dalam bentuk patung yang bentuk arca, maknanya benda yang yang kita kata yang bentuk pepejal, ataupun termasuk gambar yang diambil dengan kamera juga. Itu merujuk kepada malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Adapun soal buat gambar itu tajuk lain, bukan tajuk malaikat rahmat. Ini tajuk lain. Adapun buat gambar, kalau gambar yang kita buat dengan tangan kita sendiri, kita lukis, kita ukir, itu tak boleh. Sebab kita dikira telah yudahi'una khalqallah, seperti mahu meniru ciptaan Allah. Melainkan kalau kita lukis gambar makhluk yang tak ada ruh, sebagaimana kata Ibnu Abbas, fa'in kutta la budda fa'ilan, kalau kamu rasa nak buat juga gambar, dia kata buatlah gambar bukit, gambar contohnya gambar pokok, gambar makhluk yang tidak bernyawa. Jadi dalam persoalan ini dia ada dua tajuk yang berbeza sebenarnya. Satu, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada gambar. Maka pendapat yang lebih kuat adalah umum. Gambar yang diambil dengan kamera pun masuk juga. Sebab bila kita ambil gambar macam gambar yang contoh Puan sebut tadi, gambar convocation, anak kita majlis konvo. Jadi malaikat bila tengok, dia kenal. Ni gambar ni makhluk bernyawa atau makhluk tak bernyawa. Ni gambar laut, gambar bukit atau gambar binatang, gambar manusia. Jadi persoalannya, isunya malaikat rahmat masuk atau tak masuk. Jadi jawapannya malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada gambar secara umum. Tapi ada pun hukum buat gambar, itu masuk dalam bab lain. Adapun ambil gambar dengan kamera, kita bukan buat gambar, kita hanya memindahkan objek yang kita nak ambil itu dalam bentuk inilah. Kalau dulu guna filem, sekarang ni gambar semua digital. Dalam bentuk disimpan dalam telefon kita, dalam kamera kita. Kita tak buat gambar, kita hanya pindahkan. Gambar tu gambar yang asal dan kita tak dikira meniru ciptaan Allah. Cuma dalam bentuk nakal, pindah. Jadi larangan tak boleh gantung gambar bukan soal lukis tadi. Lukis itu cerita lain. Soalnya dikhawatir malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah. Itu isu sebenarnya. Soal meniru ciptaan Allah bila kita lukis gambar. Sekarang ni
bila gambar tu ada, tak kira gambar kamera, gambar yang dilukis, risikonya adalah rumah kita kurang berkat sebab tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Jelas ya? Jelas. Terima kasih. Ya, kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali sebab dah pukul 8 ni. Insya-Allah kita sambung esok lagi lah dengan ayat-ayat yang berikutnya, masih tentang kisah jin, masih cerita tentang jin lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.